Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di ruangan Facebook Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita bertemu untuk menyambung pengajian kitab kita iaitu Tadabbur Kisah Quran ni, yang mana bagi saya kita sudah berada di bahagian yang bahagian yang keenam berkaitan tentang kisah kedua kita iaitu Ghirah Imaniyah Burung Hudhud. Dan perbincangan kita pada malam ini akan bermula dari muka surat 141 yang mengemukakan kepada kita dengan surah An-Naml pada ayat yang ke-25 hingga 26. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim." Agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Ini ialah kenyataan yang disebutkan oleh burung hudhud di hadapan Nabi Sulaiman ketika dia memberikan laporan ataupun dia memberikan aduan tentang kerajaan Sabak yang dipimpin oleh seorang ratu, dan saya yakin pada minggu lepas kita dah bincangkan tentang hal itu, dan Hudhud juga ada menyebutkan kepada Nabi Sulaiman tentang keadaan kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Sabak dari sudut kerajaannya, keduniaannya dan juga keagamaannya. Jadi burung hudhud dia beritahukan kepada Nabi Sulaiman bahawa mereka ini menyembah matahari. Ini last statement yang burung hudhud berikan yang kita bincangkan pada minggu lepas. Dia kata kepada Nabi Sulaiman, wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Dan mereka kaumnya iaitu kerajaan Ratu Sabak ini agamanya ialah menyembah matahari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Dan syaitan telah memandangkan kepada mereka indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak mendapat petunjuk. Itu dalam surah An-Naml ayat yang ke-24 yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Jadi masuk kepada ayat yang ke-25 pada malam ini merupakan kesinambungan daripada apa yang telah kita bincangkan dalam ayat yang ke-24 itu, iaitu kenapa syaitan dia memandangkan kepada kaum kerajaan Sabah ataupun rakyat kerajaan Sabah ini apa yang mereka buat itu sebagai indah, alla yasjudu, agar mereka tidak menyembah Allah. Syaitan melihatkan kepada mereka bahawa apa yang mereka buat itu sebagai sesuatu yang indah, menyembah matahari sebagai satu perbuatan yang betul. Kenapa? Supaya mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang disembunyikan apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah di sini, pujian terhadap Allah diletakkan, diagungkan di situ. Allah tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Baik,
pada poin kita yang ke-30 menyebutkan bahawa ini adalah dalil tentang kekuasaan dan pengetahuan Allah. Jadi, syaitan dia memesongkan. Jadi, syaitan dia memesongkan kerajaan Ratu Sabak dan juga rakyatnya supaya mereka ini tidak menyembah Allah dan tidak dapat melihat tentang kekuasaan dan pengetahuan Allah. Dan pandangan ini diberikan oleh Imam Ar-Razi yang mana menyatakan begini. Okey, Imam Ar-Razi menjelaskan bahawa ayat ini ialah satu ayat yang menyifatkan Allah dengan kekuasaan dan ilmu, iaitu Allah sebagai Tuhan yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Dalil yang menyentuh tentang kekuasaan Allah ialah yang mengeluarkan apa terpendam di langit dan di bumi, yang telah saya telitkan, yang saya miringkan itulah di slide saya ini, yang mana menyatakan bahawa daripada ayat ini menunjukkan sesuatu yang terpendam dinamakan dengan sumber, iaitu meliputi seluruh jenis rezeki dan harta, dan apa yang dikeluarkan dari langit dengan perantara air hujan dan dari bumi dengan adanya tanam-tanaman. Maka di situ kita dapati bahawa bila Hud-Hud ini, dia kata bahawa Allah itu yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, ianya meliputi semua rezeki yang ada di langit dan juga di bumi. Kalau kita fokus kepada rezeki yang ada di langit, biasanya kita akan fokus kepada air hujan. Bila air hujan itu turun, maka ianya akan menghijaukan bumi, yang memberikan penghidupan kepada uh, kepada uh, kepada bumi kan, kerana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, ikan yang hidup dan sebagainya, haiwan ternak yang mendapatkan minuman, juga manusia akan mendapat rezeki daripada langit itu. Kemudian rezeki daripada bumi contohnya lah tanam-tanaman sebagaimana yang disebutkan itu tadi. Jadi kalau kita lihat secara zahirnya ialah begitu. Namun kalau kita cuba untuk melihat ia dengan lebih dalam, kita fahami bahawa kekuasaan Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, ianya boleh berkaitan tentang hal ehwal kehidupan kita. Kalau kita nak apply lah dalam konteks kehidupan kita hari ini, iaitu berkaitan tentang pekerjaan, berkaitan tentang kita ni dapat naik flight, ni semua kan. Apa-apa berkaitan tentang harta benda kita, itu semua yang ada rezeki kita yang ada di bumi dan juga rezeki kita yang ada di langit. Begitu. So, dalam keadaan ini, Hud-Hud ni beritahukan kepada Nabi Sulaiman, syaitan itu dia memandangkan indah kepada rakyat kerajaan Sabah ataupun kerajaan Ratu Sabah supaya mereka ini terus-terusan menyembah matahari. Sedangkan matahari itu ialah makhluk yang tidak boleh yang tidak berkuasa untuk mengeluarkan harta benda ataupun rezeki yang ada di langit dan juga di bumi. Jadi itu dalil tentang kekuasaan Allah, manakala dalil tentang pengetahuan Allah ialah kita boleh rujuk pada ayat yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Iaitu ini merupakan satu bentuk bantahan terhadap penyembahan matahari itu sendiri. Kerana kita ni, matahari, dia tidak tahu apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Matahari tidak tahu tentang takdir. Matahari tidak tahu tentang apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Jadi ini maksud burung hud-hud. Apabila dia kata Allah itu maha mengetahui. Sedangkan matahari dia tidak tahu apa-apa. Jadi kenapa pula nak menyembah matahari itu? Ini merupakan satu bentuk persoalan yang cuba diutarakan ataupun yang cuba dia kemukakan kepada Nabi Sulaiman supaya Nabi Sulaiman mengambil tindakan terhadap kerajaan Sabak yang tidak menyembah Allah tetapi menyembah matahari. Sedangkan Allah itulah yang maha berkuasa, Allah itulah yang maha mengetahui. Dengan
setiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ini atau mahupun yang ada di langit. Maknanya setiap sesuatulah yang ada di sekitar kita ini. Bahkan apa yang ada pada tubuh badan kita juga itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah statement yang dikeluarkan ataupun yang diberikan oleh burung hudhud di hadapan Nabi Sulaiman itu. Baik, seterusnya kita lihat pada muka surat 142 mengemukakan kepada kita dengan surah An-Naml ayat yang ke-27, iaitu ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya ialah respon Nabi Sulaiman terhadap statement ataupun penerangan yang diberikan oleh burung hudhud di hadapan beliau. Jadi Nabi Sulaiman pun berkata begini, qala sananzuru asdaqta am kunta minal kadhibin. Baik. Berkata Nabi Sulaiman, akan kami lihat apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi Nabi Sulaiman bila dengar penerangan yang diberikan oleh burung hudhud itu, dia pun kata kepada burung hudhud, okey, kita tengok nanti. Adakah engkau betul berkata jujur ataupun engkau termasuk di kalangan orang yang berdusta. Baik, bila kita lihat pada poin yang ke-31 dalam kitab kita di sini, pengarang kitab dia menyatakan bahawa apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman itu tadi di ayat yang ke-27 dalam surah An-Naml ialah bukti tentang adab dan kelembutan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman terhadap rakyatnya. Dan pandangan ini dikemukakan oleh Syekh Asy-Sya'rawi dalam kitabnya yang mana menyatakan bahawa ini ialah adab nubuwah yang menjadikan Nabi Sulaiman enggan menuduh salah satu anggota pasukan yang berdusta. Maknanya, walaupun burung hudhud itulah di awalnya melakukan kesilapan, tetapi Nabi Sulaiman tidaklah sewenang-wenangnya menuduh burung hudhud itu sebagai berdusta. Dan di sini ada lagi satu kenyataan yang diberitahukan kepada kita, nak kata bahawa kenapa Nabi Sulaiman kata, mana tadi? Ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta? Maksudnya, seandainya kamu berdusta, bukan hanya kamu seorang. Ada ramai yang berdusta. Ini kita kata sebagai satu bentuk kelembutan lah. Dia tak direct tau. Dia tak berbual terus direct. Engkau bohong. Tak kata gitu. Tetapi Nabi Sulaiman ni bila dia bercakap tu, kita dapati bahawa dia menggunakan bahasa yang sangat sopan. Sangat lembut. Nak kata bahawa kalau nak kata hudhud tu berbohong, bukan hudhud seorang, bukan hudhud seekor ni yang berbohong. Pasti ada ramai lagi yang melakukan perbuatan ini. Kita tak terus attack kata engkau bedik macam tu kalau guna ayat kita lah kan, engkau bedik dosa bohong ke apa, tak terus kata begitu, tetapi kata mungkin engkau di kalangan orang-orang yang berdusta. Maksudnya kata ada ramai orang yang berdusta, tapi mungkin engkau adalah salah satu di kalangan mereka itu. Dan Nabi Sulaiman tahu bahawa, dan bila Nabi Sulaiman menggunakan ayat ini, iaitu minal kadhibin itu tadi kan, nak menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Sulaiman tahu yang hudhud itu tidak berbohong dan dia ialah orang yang jujur. Tetapi kenapa ungkapan kata itu dikemukakan ialah dengan tujuan untuk memeriksa, meneliti berita yang disampaikan oleh hudhud tersebut. Baik, ini juga berkaitan dengan poin kita yang ke-32, iaitu Nabi Sulaiman dia menerima uzur rakyatnya. Itu alasan yang diberikan oleh rakyatnya. Dan ini adalah satu sifat kepimpinan yang perlu dimiliki oleh seseorang yang berada di atas. Dan dia wajib menerima uzur rakyat. Bagi mencegah hukuman dari mereka berdasarkan zahir ihwal dengan uzur yang masih tersembunyi. Kita tak boleh, dengan kata lain begini ya, jemaah, kita tak boleh melihat orang itu daripada zahirnya terus kita menjatuhkan hukum. Bila kita melihat begitu, kemungkinan besar kita akan memberikan hukuman yang salah. Maka sebab itu di sini, menerima alasan terlebih dahulu adalah perkara yang sangat wajar. Maksudnya kita terima reason yang dia berikan. Kenapa dia cakap sedemikian? Kita jangan tiba-tiba dia nak explain, kita kata tak,
Aku tak nak dengar. Tak boleh cakap begitu. Ini juga kita perlu applykan dalam rumah tangga, dalam pendidikan anak-anak, kita dengan teman-teman, ketika kita bermuamalah dengan jiran tetangga. Tatkala berlaku sesuatu konflik, kita perlu dengar terlebih dahulu penjelasan. Kita jangan terus menolak. Itu akan menutup ruang bagi mencapai keharmonian ataupun bagi mencapai kata sepakat terhadap isu yang sedang dihadapi. Kita dengar terlebih dahulu. Ini yang perlu ada pada diri kita. Contoh kalau kita sebagai ibu ataupun sebagai ayah, anak kita melakukan kesilapan. Anak itu ingin memberikan penjelasan pada kesilapan yang dilakukan. Kenapa dia buat silap ini? Kita dengar terlebih dahulu. Kita jangan kata, dah sudah, kau ni memang suka buat masalah kan. Tak ada nak dengar, tak ada. Kita jangan cakap begitu. Tak ada. Ibu tak nak dengar semua ni. Jangan cakap begitu kepada anak kita. Berikan dia peluang untuk menjelaskan. Sama juga bila kita dengan pasangan kan. Ketika kita ni ada konflik dengan pasangan kita, suami perlu dengar apa yang isteri cuba jelaskan. Isteri juga perlu dengar apa yang suami ingin jelaskan. Kita dengar. Jangan kita tutup telinga untuk mendengar kebenaran. Itu silap kita. Kadang-kadang yang membuatkan kita tersalah sangka, yang membuatkan kita tersalah memberikan penilaian terhadap sesuatu perkara yang berlaku. Jadi dalam hal ini kita dapati Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita. Saat berlakunya sesuatu yang mencurigakan, apa yang perlu kita buat? Adakah kita menolak penjelasan? Kita ni menjadi orang yang tak nak dengar penjelasan orang lain? Bagaimana? Nabi Sulaiman menunjukkan kepada kita bahawa tatkala Hudhud datang, memberikan kepada dia dengan penerangan, dia dengar keuzuran ataupun dia dengar alasan-alasan yang diberikan oleh Hudhud. Kenapa dia tidak ada dalam barisannya? Jadi ini kita lihat Nabi Sulaiman dia dengar apa yang tak dia ketahui supaya dia tidak menghukum berdasarkan kepada zahirnya sahaja. Contoh kita tahu orang tu tak datang ataupun anak kita tak tahu pergi ke mana, kita main hukum saja. Oh tak ada dosa, salah, terus berikan hukuman. Budak tu balik, terus kita bantai. Ini cara yang salah lah ketika kita memberikan pendidikan. Ataupun kita dengar sesuatu berita daripada orang lain berkaitan tentang suami kita ataupun isteri kita. Bila dia balik, terus kita tembak. Ini cara yang salah. Tanpa kita memberikan peluang kepada pasangan untuk memberikan penjelasan. Okey, seterusnya di sini dia kata begini, ini juga berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau kita rujuk dalam kitab, saya tak pastilah mungkin ini satu kesilapan teknikal ataupun kesilapan ketika menyalin ke macam mana. Wallahu alam. Cuma kalau kita rujuk dalam kitab, kita dapati bahawa dia sebutkan Imam Al-Qurtubi, rujuk pada poin kita yang ke-32, muka surat 143. Pada perenggan yang akhir sekali di situ kan, Imam Al-Qurtubi melanjutkan di dalam sebuah hadis sahih. Disebutkan bahawa tidak ada yang lebih suka dengan uzur selain Allah, bukankah kerana itu kitab diturunkan dan para rasul diutuskan. Dan dalam bracket itu kan, dia letak hadis riwayat Asy-Syashi. Saya wallahu alam, saya pun tak tahu siapa Asy-Syashi ini dengan nombor 481. Tapi yang benar, yang tepat, hadis ini ialah hadis riwayat Imam Muslim. Dan saya minta supaya mereka yang ada kitab dan mengikuti pengajian pada malam ini dapat betulkan kesilapan yang terdapat dalam kitab. Yang terbaik kita kata bahawa hadis ini memang sahih dan ia ialah riwayat daripada Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, jadi dalam hadis ini kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka menerima alasan hamba-Nya dan sentiasa memberikan keuzuran, iaitu maksud keuzuran di sini ialah membebaskan hamba itu dari dosa. Jadi Allah yang sangat maha segala-galanya, maha mengetahui. Tadi pun kita dah bincangkan kan, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha berkuasa, sangat suka untuk menerima uzur daripada hamba-Nya.
iaitu hambanya itu datang bertaubat dengan dosa-dosa yang sedemikian. Allah tak kata ini semua alasan korang je nak buat maksiat. Allah tak kata gitu. Tetapi Allah itu sangat suka menerima keuzuran tersebut dan membebaskan hamba daripada dosa-dosa mereka. Jadi ini berdasarkan kepada hadis yang sahih. Jika kita mengambil satu logik yang begini ya, jemaah, jika jika Tuhan, Allah yang maha segala-galanya, sangat suka mendengar dan sangat suka menerima keuzuran yang diberikan oleh hamba pada dosa-dosa yang mereka lakukan dan membebaskan mereka daripada dosa itu, mengapa kita ni yang bukan Tuhan uh, sangat ni lah, maksudnya sangat suka untuk menutup peluang bagi orang lain membetulkan kesilapan mereka. Ini satu perkara yang perlu kita muhasabahkan bersama. Sebagaimana daripada tadi saya tekankan, jangan sesekali kita menolak apabila ada orang yang buat silap, menolak dia tu untuk memberikan penjelasan. Dengar, jadilah orang yang suka mendengar. Dengar dengan baik. Okey? Jangan tiba-tiba kita terus memberikan pelbagai macam hukuman, pelbagai macam respon sebelum kita mendengar. Jadi itulah yang menjadikan kita orang yang matang. Okay? Manusia yang dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang buat kita selalu menyesal apabila kita menutup ruang untuk adanya perbincangan, kita menutup ruang ataupun peluang untuk adanya orang lain memberikan penerangan ataupun kita sendiri yang tak dapat memberikan penerangan. Bila kita menutup ruang itu, inilah yang akan adanya penyesalan pada setiap keputusan yang kita buat. Jadi dengan itu kita perlu belajar daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman itu tadi dan kita juga mengambil pengajaran daripada Allah sebagai Tuhan yang Maha Berkuasa. Sifat Allah sebagai Tuhan yang Maha Berkuasa. Tidak sesekali menolak hambanya yang datang untuk berdoa, memberikan penjelasan, mengadu. Allah dengar, Allah terima, Allah bebaskan. Itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Baik, seterusnya. Kita lihat pada poin kita yang ke-33. Poin kita yang ke-33 menekankan bahawa seorang pendusta tidak boleh dipercayai. Maka ini bagi saya semua orang berpegang dengan prinsip ini. Sekali kau dah bohong dengan aku, kau jangan harap aku nak terima ataupun aku nak percaya untuk kali kedua ataupun kali ketiga. Mungkin ada orang dia boleh terima untuk kali kedua, tetapi kemudiannya untuk kali ketiga tidak. Bagi saya prinsip ini adalah standard. Okey, ramai orang yang memiliki prinsip yang begini. Kalau orang dah buat kita sekali dengan berdusta, dah bohong kita sekali tu kan, kita akan, bagi saya, termenung lama ataupun berfikir lama untuk menerima lagi statement dia pada kali yang kedua ataupun kali yang ketiga. Sebab itu, kalau kita lihat di kalangan ulama hadis, mereka ni tidak menerima ucapan ataupun hadis daripada pendusta, kadzab. Hadis daripada pendusta, walaupun dia telah bertaubat, kita tak terima hadis dia yang dia riwayatkan. Kerana kes yang telah dia buat pada pertama kali itu. Ini nak menutup ruang supaya tidak diperdayakan lagi, supaya tidak ada lagi kes-kes yang sama yang berkaitan tentang penipuan itu berlaku. So ini yang kita nak sebutkan ya dalam pandangan Syekh Al-Maraghi, yang mana dia kata, kami akan menguji kenyataanmu dan mengetahui kebenarannya. Ini yang disebut oleh Nabi Sulaiman itu tadi. Sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Maksudnya ialah Nabi Sulaiman nak periksa dahulu, ingin teliti terlebih dahulu. Adakah kenyataan yang diberikan oleh burung hudhud itu benar ataupun tidak? Tidak menggunakan ungkapan ataukah kamu berdusta. Nabi Sulaiman tadi di awalnya, Nabi Sulaiman kata apa? Kita akan lihat adakah engkau benar atau
engkau di kalangan orang-orang yang berdusta. Nabi Sulaiman tak terus guna perkataan atau engkau orang yang berdusta. Tak terus shoot lah kalau guna ayat kita kan. Tak terus tembak atau engkau orang yang berdusta. Sebab perkataan kalau kita kata atau engkau orang yang berdusta sangat sensitif. Ia seolah-olah terus menuju ke arah kita untuk menunjukkan bahawa orang tu tak percaya cakap kita. Tetapi kalau kita guna perkataan yang sebagaimana Nabi Sulaiman sebutkan tadi, atau adakah engkau di kalangan orang-orang yang berdusta, sebagaimana penerangan yang pertama tadi kan yang kita dah sentuh, nak tunjukkan ada ramai orang yang berdusta. Maknanya perbuatan itu bukan dia seorang saja yang buat. Ada orang lain yang berkemungkinan besar akan melakukan perbuatan yang sama. Jadi nak katanya taklah terus-terus kita tembak direct kan. Nampak ini penggunaan perkataan ketika kita berbual. Tak terus kita tembak direct kepada orang tu. Jadi orang tu pun tak terasa sangat. Kalau kita kata, kau tak betul ke tak kau cakap ni? Tantang kau bidik, tantang kau tipu tak? Bila kita kata gitu, orang yang memberikan penerangan tu dia akan rasa, kau nak kata aku bohong ke? Maksud terus direct pada dia kan? Jadi kau nak kata apa? Kau nak kata aku bohong. Itu yang buat orang jadi bergaduh, semua tak boleh terima ke apa kan? So, kita nampak di sini, penerangan daripada kata-kata Nabi Sulaiman itu sangat indah. Nak katakan juga, ini diucapkan kepada orang yang biasa berdusta. Kalau kita guna, tentang engkau ni yang tipu. Engkau ni yang bohong. Kita kata gitu kan? Ungkapan kata itu kita berikan kepada orang yang biasa kita kenal, dia itu confirm kalau dia cakap memang tipu. Sebab tu Nabi Sulaiman tak guna perkataan ini. Nabi Sulaiman guna atau mungkin engkau di kalangan orang-orang yang berdusta. Nabi Sulaiman tak guna perkataan ataukah engkau berdusta. Sebab ataukah engkau berdusta itu digunakan untuk orang yang memang kita tahulah perangai dia tu kalau cakap ni mesti ni. Ada je tahu dia nak pusing. Ada tahu yang dia nak putar belik. Dan sebab tu kita guna perkataan itu kerana keraguan kita pada apa yang dia ucapkan. Jadi orang yang begini, orang yang begini memanglah kita tak boleh percaya sebab dah memang itu dia punya tabiat kita kata. Dia punya sifat yang semua orang kenal. Dia tu kalau cakap, kalau tak putar belit, kalau dia tu kalau cakap, kalau tak pusing sana, tak pusing sini, susah. Jadi sifat dia yang suka pusing sana, pusing sini, putar belit itu tadi, yang memang dia suka bohong, apa kan? Hari ni cakap lain, esok cakap lain. Kemudian kalau dia cakap tu ada je lah yang dia nak membenarkan padahal benda tu dah dusta ke apa kan. Kita kenal perangai dia begitu, orang yang begini tak boleh untuk kita percaya. Tidak boleh dipercayai. Jadi biasanya penggunaan perkataan itu ialah kita akan terus direct lah. Tanta memang kau tu lah yang bohong. Kita akan guna cakap begitu. Kenapa? Sebab memang perangai dia sedemikian. Tapi untuk kes burung hud-hud ini tidak digunakan ungkapan kata sedemikian kerana daripada awal juga telah kita bincangkan Nabi Sulaiman tahu yang burung hud-hud itu berkata jujur. Cuma kenapa sengaja diletakkan adakah engkau orang yang berkata benar ataukah orang di kalangan orang-orang yang berdusta? Tujuannya lah untuk memeriksa terlebih dahulu tentang statement yang dibawa supaya lebih kuat kebenaran yang ada pada kata-kata burung hud-hud itu. Okey, seterusnya. Yang ke-34. Khabar satu orang tidak mewajibkan ilmu. Jadi ini maksudnya ialah di sini dia nak kata kalau ada satu orang yang dia datang kemudian dia berikan kepada kita dengan satu penerangan yang mana kata-katanya tu kan tak pun disokong oleh pandangan orang lain. Hanya dia seorang saja yang kata sedemikian. Orang lain tak ada kata begitu. Ini kita panggil sebagai khabar satu orang. Untuk khabar yang begini, kita tak wajib untuk menolak. Maksudnya jangan kita menolak terlebih dahulu. Dan kita pun tak wajib untuk ada kita kata tadi ada pengetahuan tentang hal tersebut. Kita tak boleh kata, aku tak tahu pun apa yang kau sampaikan. Kenapa pula tiba-tiba kau cakap macam gini kan? Ada tak orang lain? Kita tak wajib untuk kata begitu. Sebab hanya dia seorang saja yang berhadapan dengan situasi itu. Jadi ini kita kata sebagai khabar satu orang. Tetapi walaupun kita kata
khabar ataupun berita yang dibawakan itu tidak ada disokong oleh pandangan orang lain ataupun tak ada lagi seorang members yang kata sama ataupun macam burung hut-hut ni kan. Tak ada pun dia bawa satu lagi burung yang lain untuk menguatkan statement dia. Cuma dia seorang saja. Dalam keadaan yang sedemikian, memanglah kita ni jangan terus-terus tolak dan kita perlu menerima khabar yang didatangkan. Cuma kita ni yang dah diberikan berita itu perlu ambil tahu. Okey, perlu ambil tahu. Ini dimaksudkan dengan poin kita yang ke-34. Jangan terus kita menolak ataupun kita terus menerima tanpa ambil tahu langsung. Itu yang salahnya. Jadi sekarang yang tepat, bila kita menerima satu khabar, yang khabarnya tidak ada langsung sokongan statement daripada orang lain. Ataupun kita pun memang tak tahulah, kita tak boleh terus-terus terima ataupun tak boleh terus-terus menolak. Maksudnya ialah, kita terima dengan seterusnya diikuti untuk ambil tahu tentang berita yang dibawakan kepada kita. Okey, seterusnya yang terakhir pada malam ini, yang ke-35. Memeriksa kebenaran. Dan saya rasa daripada poin awal kita 31 hinggalah pada poin kita yang ke-35 ini menuntut kita menjadi insan yang selalu untuk memeriksa kebenaran tentang setiap berita yang kita terima supaya ia tidak membawa kepada penyesalan. Jadi di sini didatangkan kepada kita dengan pendapat daripada Hamka yang mana dia kata cara Nabi Sulaiman itu memberi respon sudah kelihatan jelas dari kata-katanya tersebut. Walau berita hud-hud sangat penting dan meyakinkan, Nabi Sulaiman tidak terus menerima. Beliau memeriksa kebenaran berita itu terlebih dahulu. Jadi ini juga tugas kita sebagai manusia. Apa-apa berita yang sampai kepada kita, tugas kita yang pertama ialah untuk memeriksa terlebih dahulu. Lebih-lebih lagi jika ianya membabitkan maruah diri seseorang, membabitkan berita-berita yang mungkin kita rasa curiga tentang hal itu, perlu kita periksa terlebih dahulu. Yang kita sendiri tidak ada pengetahuan tentangnya. Kita belajar daripada Nabi Sulaiman itu tadi. Betul tak? Bila datang burung hud-hud itu, dia tak terus menolak tetapi dia dengar. Pertama bermakna macam ini ya, kita belajar. Kita perlu dengar penerangan seseorang terlebih dahulu. Baru kita bincang, kemudian di situlah berlaku kita ni periksa, kita teliti apa yang didatangkan kepada kita berkaitan tentang berita tersebut. Jadi di sini barulah kita kata kaedahnya betul. Caranya tepat ketika kita mendapat satu berita ataupun ketika kita nak mengadili sesuatu keadaan. Ia mesti ada pemeriksaan, penelitian, barulah kita dapat buat keputusan yang terbaik. Okey, baik, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan daripada poin kita yang ke-30 hingga poin kita yang ke-35 kita dapat satu kaedah cara untuk kita menangani konflik yang biasanya berlaku dalam kehidupan kita berkaitan tentang berita-berita yang kita dengar ataupun kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh orang lain dalam sesuatu situasi. Jadi bagaimana cara kita nak handle atau cara kita nak kendalikan keadaan itu? Itulah yang kita telah bincangkan daripada awal hinggalah pada poin kita yang ke-35 ini. Awal tu maksud saya lah poin kita yang ke-31 hingga poin kita yang ke-35. Jadi mudah-mudahan apa yang telah dibincangkan memberikan kepada kita dengan dengan info lain dengan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dan bagaimana untuk kita bermuamalah ataupun berinteraksi dengan insan yang ada di sekitar kita, lebih-lebih lagi dalam keadaan yang kita berhadapan dengan konflik demi konflik, mungkin daripada sudut kesalahfahaman, daripada sudut konflik keluarga, konflik suami isteri, konflik anak beranak dan sebagainya. Alhamdulillah kita belajar tentang cara untuk menanganinya pada malam ini. Okey. Jadi, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.